Tila, sangat gembira dapat bersama Anda di sini hari ini. Terima kasih, Dara. Saya sangat gembira berada di sini. Dan kita berada di JNS TV untuk tahun kedua berturut-turut. Ia benar-benar mengujiakan. Ia menakjubkan. Saya pikir tahun pertama sudah luar biasa, dan saya tidak dapat bayangkan bagaimana ini boleh menjadi lebih baik. Dan saya rasa apabila kita bertemu tahun lepas, kita telah mengalami 2 peperangan dengan Iran sejak itu. 2 pusingan perang yang sama, tetapi memang 2 peperangan kerana saya berada di sini musim panas lalu dan ia memang sangat mengujikan. Dan sekarang lebih ramai orang berada di sini. Dan orang ramai terus datang. Kita akan dapat satu lagi. Awak tahu apa yang pelik? Walaupun dalam perjalanan ke sini, saya fikir mesti ada beberapa tempat duduk kosong dalam penerbangan tu. Tapi nampaknya orang Yahudi tak dapat maklumat yang Israel sedang berperang. Ia memang menakjubkan. Ia memang sukar dipercayai. Bila ada peperangan, laburkan dalam kapal terbang Israel. Itu kesimpulannya. Atau bahkan dalam konsert Israel kerana orang ramai mahu keluar dan setiap acara muzik yang saya lihat di luar telah habis dijual. Malah balet pun di Jerusalem. Bila balet habis dijual di Jerusalem, balet Jerusalem pun habis dijual. Orang ramai mahu keluar dan mereka mahu pastikan mereka dapat berseronok sebelum mereka perlu pulang dan bersembunyi. Tepat sekali. Jadi untuk penonton kita yang mungkin belum lagi, mereka dah lihat awak di pelbagai podcast dan perkara lain. Tapi saya nak beri sedikit latar belakang. Awak terlibat dalam segala-galanya, dari politik ke community hingga pendidikan, untuk Israel dan juga Miami. Ya. Dan awak telah dilantik oleh Presiden ke dalam sebuah suruhanjaya. Boleh awak ceritakan sedikit tentang itu? Ya, saya telah dilantik oleh Presiden ke Museum Holocaust. Pada dasarnya, Museum Holocaust Amerika Syarikat bukan sahaja untuk memelihara apa yang berlaku semasa Holocaust, tetapi juga terlibat dalam memerangi antisemitisme yang kita lihat sangat berleluasa pada hari ini. Suruhanjaya Museum Holocaust hanya melalui pelantikan Presiden. Ada ramai orang hebat yang saya dapat bekerjasama dengan mereka. Kami berkumpul 4 atau 5 kali setahun untuk pelbagai acara dan juga untuk mesyuarat lembaga yang rasmi. Dan muzium itu melakukan kerja yang luar biasa. Kami sebenarnya sedang menukar pameran utama sekarang. Dan kami juga memasukkan pameran baru yang membawa masuk peristiwa 7 Oktober dan anti-antisemitisme. Ia memang sangat berkesan. Jadi kalau anda belum pernah pergi, anda patut pergi kerana sebenarnya semuanya telah didokumentasikan oleh tentera dan kerajaan Amerika. Mereka mengumpul segala-galanya untuk membuka muzium ini. Dan akhirnya orang ramai mula menyumbang lebih banyak lagi kepada muzium itu. Ia adalah koleksi terbesar di dunia. Itu memang luar biasa. Jadi untuk semua penonton dan pendengar kita, bila mereka boleh melihatnya, Bila-bila masa anda pergi ke Washington DC, ia sangat mudah diakses, sangat mudah untuk ditempah, dan sangat mudah untuk pergi ke sana. Dan ia sememangnya satu pengalaman yang tidak patut dilepaskan. baik. Saya mahu kita kembali ke masa lalu. Semalam adalah ulang tahun peringatan ke-50 Jonathan Netanyahu yang gugur dalam serbuan NTB. Dan Anda hadir ketika Perdana Menteri berucap, saya cuma mahu beri sedikit latar belakang. Pada tahun 1976 seperti yang kita tahu, terdapat satu penerbangan penumpang Air France berlepas dari Tel Aviv menuju ke Paris, singgah di Athens dalam perjalanan di mana 4 pengganas menaiki pesawat itu. Mereka menawan 248 orang sebagai tebusan dan menerbangkan mereka ke Libya. Sudah tentu, rakan-rakan kita di Libya mengisi minyak dan menerbangkan mereka ke NTB, yang akhirnya disitulah Idi Amin, yang telah dilatih oleh Israel sebagai komander tentara, bekerja sama dengan pengganas Palestina dan Jerman, menahan orang-orang ini, memisahkan orang Yahudi, bercakap tentang Holocaust. Dan ia adalah orang Yahudi, bukan orang Israel. Sekali lagi, jika anda seorang Yahudi, anda akan dipisahkan. Tepat sekali. Jadi ia bukan menentang, ia sama seperti hari ini. Memang sama, ia bukan tentang Israel. Orang suka kaitkan dengan Israel, tapi sebenarnya ia tentang sama ada anda Yahudi atau tidak. Jadi itu memang menarik. Luar biasa. Dan ini berlaku 2.500 batu dari Israel. Pada tahun 1970-an Israel, Sayeret Matkal, pasukan elit kami yang diketuai oleh Jonathan Netanyahu, terbang dengan pesawat kargo. Mereka mendarat secara rahasia. Satu kumpulan pergi dan meletupkan 12 MiG yang dimiliki tentara Uganda, manakala kumpulan lain yang diketuai oleh Yoni pergi dan menyelamatkan tebusan. 102 tebusan semuanya pulang ke rumah. Seorang sebenarnya telah dibawa ke hospital dan dia mungkin dibunuh di hospital atau dibiarkan mati di hospital. Tetapi 102 orang itu kembali, hanya seorang yang terbunuh. Itu adalah Yoni Netanyahu. Dan seorang lagi cedera parah yang orang jarang bicarakan. Namanya Surin Hershko. Dia adalah seorang askar tunggal dari Ukraine, saya percaya dari suatu tempat di Eropah Timur. Dia masih hidup hingga hari ini. Dia ditembak di leher, lumpuh dari leher ke bawah, dan telah lumpuh ke 4 anggota badan selama 50 tahun.
Dan saya sangat mengenalinya. Malah, dia pernah memberitahu saya bahwa dia akan melakukannya lagi dan ia sangat berbaloi. Kenapa Yitila, setelah saya menyelidik dan mempelajari perkara ini, saya sendiri tidak tahu kisah ini? Dan ia lebih gila lagi kerana dia sebenarnya sudah tamat perkhidmatannya, Surin. Dia sudah pun memulangkan senjatanya. Dan apabila dia mendengar bahawa inilah yang akan dilakukan oleh rakan-rakan tenteranya, dia mahu turut serta. Jadi dia berlari ke bilik asrama rakan sebiliknya, curi senjatanya, tinggalkan nota yang mengatakan, saya akan pulangkan nanti. Naik kapal terbang serta misi menyelamat ini. Dan peluru sesat itu terkena lehernya dan dia satu-satunya yang cedera. Dia seorang yang luar biasa. Dan kalau awak tak kenal dia, awak patut kenal dia sebab dia tak marah. Dia sangat bangga, dia sangat ingin terus menceritakan kisah ini. Dan kita masih ada ramai lagi orang seperti ini yang masih hidup dan sihat dalam masyarakat kita. Ahli termuda dalam kumpulan tebusan itu sebenarnya berumur 7 tahun. Namanya Shai Gross. Dia seorang yang luar biasa. Dia terlibat dalam... Kau tahu? Saya kenal dia dengan sangat baik. Shai bekerja di Shalva dengan kanak-kanak dan dewasa yang mempunyai keperluan khas. Shai menjadi sukarelawan di Hospital Soroka, menjaga askar yang cedera dan keluarga mereka. Orang-orang yang telah diselamatkan ini telah menjadi manusia yang luar biasa. Dan itulah kisah Yahudi, di mana kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi wira seterusnya. Anda tahu, saya ingin mendalami keberanian ini, dan saya mahu melihat Yonit Sniau sebagai sejenis prototipe. Mengenai keberanian, dan beritahu saya, semalam Perdana Menteri mengadakan satu majelis kecil yang sangat pribadi untuk ulang tahun ke-50 Yoni, yaitu ulang tahun ke-50 kematiannya. Boleh tak Anda ceritakan sedikit bagaimana suasananya dan apa yang Perdana Menteri bincangkan? Bagaimana suasananya? Sudah tentu. Pertama sekali, saya mungkin sudah 10 kali menghadiri upacara peringatan ini. Saya membesar dengan kisah-kisah Yoni Netanyahu kerana ayah dan ibu saya sangat terobsesi dengan kisah itu. Mereka berumur 15-16 tahun ketika itu. Mereka masih ingat apabila ia berlaku. Saya rasa sesiapa sahaja yang hidup pada zaman itu dan masih ingat kisah kepahlawanan ini memang sukar untuk melupakannya. Ia sesuatu yang tidak boleh dipadamkan dari ingatan. Jadi saya membesar dengan kisah-kisah ini. Semua orang yang saya kenal ingin menceritakan kisah tentang Yoni Netanyahu atau mencari seseorang yang mengenalinya yang pernah berjuang bersama-sama atau boleh berkongsi sesuatu tentang dirinya. Kami rapat dengan Perdana Menteri, tetapi sebelum itu pun kami sentiasa cuba mencari kisah ini. Kebetulan, pada ulang tahun ke-40 NTB 10 tahun lalu, seseorang menjemput saya ke satu majelis biasa untuk memperingati penyelamatan NTB. Saya tidak sedar apa yang saya akan hadiri. Saya bersama kakak saya. Kami melangkah masuk ke Teater Yerusalem dan ia adalah satu acara yang indah. Dan terdapat menteri-menteri, terdapat pegawai kerajaan di sana. Tiba-tiba mereka menyalakan lampu dan mereka mengalu-alukan semua tebusan. Semua orang yang telah diselamatkan dari NTB. Semua orang bangun dan saya sedar saya berada dalam bilik yang penuh dengan orang hebat. Kerana inilah semua orang yang kisah mereka saya dengar sejak kecil. Dan kemudian mengenali Perdana Menteri secara peribadi, tetapi mendengar beliau buat kali pertama. Bercakap sebagai seorang abang, Ashakul seperti yang kami panggil, seorang abang yang berduka. Dan menceritakan kisah ketika beliau menerima panggilan telefon, ketika beliau perlu memberitahu ibu bapanya bagaimana keadaannya. Membesar dalam sebuah rumah bersama ibu bapa yang telah kehilangan seorang anak. Dan anak itu pula seorang wira yang dikenali oleh semua orang. Dan sebenarnya apa yang saya temui ialah kisah NTB mungkin merupakan kisah kepahlawanan terkecil yang kita tahu tentang Yoni. Tetapi ia sangat diketahui umum sehingga itulah yang semua orang ingat tentang beliau. Apabila anda bercakap dengan orang-orang di sekeliling beliau, terdapat begitu banyak kisah yang tidak berkesudahan. Tetapi akhirnya saya berada di majlis ini. Tiba-tiba mereka memanggil Shai Gross yang saya tidak kenal pada masa itu. Dan Shai datang kepada Soren Hershko yang saya tidak kenal pada masa itu dan memperkenalkannya kepada anak lelakinya, Yoni, seorang budak kecil berumur 7 tahun yang dinamakan sempena orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Pertama sekali, saya langsung tidak tahu apa yang saya buat di sana. Saya seperti mencubit diri sendiri kerana tidak percaya bahawa ini benar-benar berlaku. Saya dan adik perempuan saya benar-benar terkejut dan berkata, tak mungkin anak-anak kami dan kawan-kawan mereka tidak tahu kisah ini. Kami pulang semula ke Miami. Kami mengadakan semula acara ini di Miami sempena ulang tahun ke-40 NTB. Kami membawa ramai tebusan ke Miami. Kami minta mereka berkongsi kisah mereka. Kami adakan sebuah pementasan di sekolah. Kami buka acara itu kepada umum. Ia merupakan satu pameran penuh di mana semua orang dalam komuniti boleh datang, melihat, mengalami dan berbual bersama.
Dan ia benar-benar menjadi seperti titik tolak kepada semangat kami untuk menceritakan kisah-kisah ini. Dan saya serta adik-beradik perempuan saya benar-benar mengambil ini sebagai projek peribadi dan kami menjadi sangat rapat dengan keluarga-keluarga ini. Kebetulan kami juga mengadakan parti 4 Julai setiap tahun di Israel kerana kami berada di sini untuk musim panas dan kami sangat bangga menjadi rakyat Amerika. Kami mempunyai ramai kawan, sudah tentu orang JNS. Mereka semua juga rakyat Amerika yang bangga. Semua orang. Ada kira-kira 1,000 kawan Anda yang sedang duduk di sini sekarang. Dan mereka semua sedang menunggu parti kami. Tetapi ia telah bertukar menjadi parti 4 Julai dan parti misi penyelamatan NTB kerana semua tebusan yang kami berkawan dengan mula datang ke parti ini bersama Sorin Hershko yang kami jadi sangat rapat dengannya. Jadi tiba-tiba, tidak, saya belum lahir dan tidak, saya tidak tahu. Yoni secara peribadi atau mana-mana orang ni sebelum ni, tetapi kami menjadi sebahagian daripada kisah itu. Dan sebab saya ceritakan ini adalah kerana, saya kemudian menghadiri upacara Yoni Netanyahu di Har Herzl berkali-kali. Tetapi kemudian saya menjadi sebahagian daripada kisah itu kerana saya mengenali semua orang. Mereka juga mengenali saya, bukan sahaja Perdana Menteri tetapi semua orang yang terlibat dalam misi ini. Dan apa yang luar biasa ialah anda melihat orang yang sama kembali setiap tahun. Apa yang luar biasa ialah anda mendengar kisah yang berbeza setiap tahun. Saya sudah menghadirinya selama 10 tahun. Dan tahun ini ketika saya pergi, ada tahun-tahun di mana jumlah orang kurang daripada biasa. Tetapi tahun ini terdapat 50 orang di sana. Maaf, sebenarnya 50 tahun. Terdapat ramai orang di sana, ramai orang. Tahun lepas jumlahnya sedikit lebih kecil. Kadang-kadang ia menjadi isu politik. Ada yang mahu pergi bersama Perdana Menteri. Ada yang tidak mahu pergi bersama Perdana Menteri. Tetapi ulang tahun ke-50 tak boleh dilepaskan kan? Jadi memang penuh sesak. Ramai menteri ada di sana, ramai wakil rakyat, kanak-kanak kecil, orang ramai membawa anak-anak mereka. Tapi apa yang saya suka tentang majlis ini ialah ia bersifat peribadi. Anda dengar daripada Perdana Menteri tentang abangnya, tentang abang sulungnya. Berikan kami contoh sesuatu yang menandatangani perkhidmatan yang sedang berperang dalam 7 peperangan. Itu bukan siapa dia sebenarnya. Siapa dia? Siapa dia sebagai seorang insan? Baik. Sebagai seorang insan, dia seorang yang luar biasa. Dan dia seorang yang lucu, dia seorang yang sangat bersahaja, dia sangat mesra. Tetapi Perdana Menteri bercerita sebagai seorang adik, sebagai adik kecil. Jadi dia menceritakan satu kisah ketika dia berumur 8 tahun. Dan abangnya Yoni berumur 11 tahun. Dan mereka mahukan aiskrim. Dan dia adalah anak tengah Perdana Menteri itu. Dan dia mahu menjadi orang pertama yang mendapat aiskrim. Dan Yoni sebagai abang yang lebih tua dan membuat keputusan seperti Nabi Sulaiman, seperti yang mereka katakan, memberitahunya, kamu boleh memotong aiskrim itu kerana ia adalah batang buatan sendiri, berbentuk cube, tetapi kemudian saya akan mengagihkannya dan kita semua akan makan pada masa yang sama. Dan pada dasarnya dia berkata, begitulah abang saya. Dia tidak mahu saya rasa sedih. Dia sangat baik, sangat tenang, sangat terkawal dan membuat keputusan yang sangat bijak pada usia 11 tahun. Kemudian dia menceritakan satu lagi kisah yang mana bukan tentang kisah itu tetapi tentang nilai kemanusiaan dan betapa nyata dan betapa peribadinya kisah-kisah ini kepada dia. Apabila dia bercerita, ini adalah tentang abangnya. Ia menyakitkan. Sudah 50 tahun berlalu dan dia masih beremosi. Dia sedang berjuang dalam peperangan di 8 medan, seperti yang kita katakan. Dia mempunyai musuh di seluruh dunia. Dia adalah pemimpin orang Yahudi selama 30 tahun, namun dia kehilangan abangnya dan apabila dia bercerita, dia menjadi sebab. Dia bercerita tentang satu ketika, ibu bapanya tiada di rumah dan dia cuba mengambil marshmallow. Tetapi marshmallow itu terjatuh dan dia mendapat luka di kakinya dan lukanya sangat teruk. Dia berdarah dengan banyak. Dan abangnya yang ketika itu berumur 12 tahun datang dan membersihkannya, membaringkannya, membalut lukanya dan memberitahunya bahawa dia akan baik-baik saja serta menghubungi ibu bapanya. Tetapi apabila dia menceritakan kisah ini, anda akan melihat seorang lelaki yang merupakan salah seorang lelaki terhebat dalam sejarah dunia. Dan dia masih seorang insan sebenar dengan perasaan sebenar, dengan kisah sebenar. Dan dia merindui abang sulungnya dan dia bercakap tentang abang sulungnya dengan air mata di matanya seperti mana-mana abang akan lakukan. Dan semasa berada di sana semalam, pertama sekali saya rasa seperti saya sebahagian daripada keluarga kerana bukan semua orang dapat. Itulah yang saya ingin katakan.
Anda adalah sebahagian daripada keluarga, yaitu teras dalaman kepada keluarga Yahudi yang lebih besar. 100%. Tetapi apabila anda melihat sekeliling, mereka ada askar-askar dari unit Yoni, dari Sayaret Matkal di sana hari ini yang tidak tahu apa-apa tentang, maksud saya, mereka tahu tentang Yoni tetapi tidak pernah berinteraksi dengannya dan tetap rasa terhubung. Dan mereka ada di sana. Dan Perdana Menteri kemudian berjalan ke arah mereka, menyapa setiap seorang daripada mereka, bertanya nama mereka, bertanya dari mana mereka berasal. Anda lihat dia berjalan ke arah kawan-kawan Yoni dan Anda tahu unitnya yang berjuang bersamanya pada masa itu. Ia seperti kapsul massa. Kemudian Anda lihat tebusan-tebusan yang telah diselamatkan ini datang dan mereka menyapa Perdana Menteri. Dan kemudian anda lihat pegawai-pegawai kerajaan semasa. Saya rasa pada ketika itu ia adalah gambaran kecil kepada kisah orang Yahudi. Dan semasa kami sedang berjalan keluar, ada seorang lagi askar yang sedang dikebumikan yang telah terbunuh hujung minggu ini di Lubnan. Ya Allah. Jadi anda lihat orang ramai sedang keluar dari sebuah kisah kepahlawanan masuk ke dalam kisah kepahlawanan. Saya ialah Yahudi dari luar, dari Amerika Syarikat yang membesar cuba untuk menjadi sebahagian daripada ini. Dan sebenarnya saya rasa saya memang sebahagian daripadanya. Tetapi ini adalah kisah kita dan pada dasarnya menjadi sebahagian daripada kisah NTB, menjadi sebahagian daripada kisah Lubnan, menjadi sebahagian daripada Amkhlavi, Syagat Ha'ari, semua misi Israel itu hanyalah menjadi seorang Yahudi kerana itulah siapa kita. Kita berasa rapat antara satu sama lain. Kita gembira dalam kegembiraan satu sama lain. Kita sedih dalam kesedihan satu sama lain. Kita benar-benar merasai kesakitan satu sama lain. Saya menangis untuk Yoni dan saya juga menangis untuk seorang lagi askar berumur 20 tahun yang baru sahaja gugur dalam pertempuran. Dan saya tidak pernah bertemu dengan mana-mana daripada mereka. Namun begitu, saya tinggal di Miami dan saya rasa sangat terhubung dengan kedua-duanya. Ia sungguh luar biasa. Perasaan kekeluargaan dalam kalangan orang Yahudi adalah sesuatu yang, pada pendapat saya, sukar digambarkan. Jika Anda sebenarnya bukan seorang Yahudi, mungkin satu-satunya cara untuk menggambarkannya kepada seseorang yang bukan Yahudi ialah fikirkan bagaimana perasaan Anda terhadap keluarga Anda. Begitulah perasaan kami terhadap setiap orang Yahudi. Baiklah. Dengar. Orang kata ia memerlukan satu kampung kan untuk membesarkan seorang anak. Dan semua orang ada kampung mereka kecuali kita ada lebih daripada kampung kita. Kampung kita sangat luas. Ia sangat terbuka. Dan bila orang fikir kita ni tertutup, sebenarnya tidak. Kita sangat terbuka kepada orang lain, kepada komuniti kita sendiri, tapi juga kepada sesiapa yang ingin menjadi sebahagian daripada kisah ini. Sebab saya tak pasti sama ada ini maklumat umum atau tidak, tapi saya rasa orang akan tahu juga nanti. Tebusan-tebusan NTB telah dijemput tahun ini untuk kembali ke Uganda dan mengimbas kembali kisah mereka. Dan ramai daripada mereka kembali tepat sebelum upacara peringatan Yoni dan memberitahu saya bagaimana rasanya berada di sana. Dan betapa mesranya penduduk NTB hari ini. Dan bagaimana mereka mengetahui kisah mereka serta bagaimana mereka meraihkan peringatan Yoni. Dan kisahnya serta bagaimana mereka meraihkan wira-wira Israel. Dan saya tahu terdapat banyak antisemitisme. Kita tidak perlu berpura-pura ia tidak wujud. Kita dengar, kita lihat, kita rasa. Tetapi ada juga orang yang benar-benar baik di luar sana. Dan begitulah kisah orang Yahudi. Menteri Luar Uganda hari ini ialah salah seorang sahabat terbesar Israel. Begitu juga Menteri Pertahanan mereka. Ya, betul. Tetapi kita mempunyai begitu ramai orang bersama kita sehingga saya rasa kita perlu menghargai hubungan-hubungan itu. Kerana ya, memang ada gangguan. Ya, memang ada podcaster. Ya, memang ada beberapa wakil yang dipilih rakyat yang membenci orang Yahudi, membenci Israel, membenci Perdana Menteri, membenci apa sahaja yang bukan mereka. Orang Yahudi, berdasarkan pengalaman saya, tidak seperti itu. Kami benar-benar cuba untuk menyayangi dan cuba untuk mengalu-alukan. Malah di persidangan ini, kami mempunyai rakan-rakan Kristen Zionis yang hebat. Kami mempunyai rakan-rakan Arab yang hebat yang saya temui semalam. Dan begitu juga orang dari pihak kiri dan orang dari pihak kanan yang semuanya akan berada di atas pentas. Dan kita masih perlu menceritakan kisah kita kerana saya percaya kebenaran akan menang. Dan kita memang saling menyayangi. Kita memang saling menyokong. Tetapi kita juga menyokong mereka yang menyayangi kita. Dan apabila seseorang membenci anda, kita harus mengambilnya dengan serius. Tetapi apabila seseorang menyayangi anda, kita juga harus mengambilnya dengan serius. Kerana kita mempunyai pegawai yang dipilih rakyat yang benar-benar menyokong kita, baik di Amerika Syarikat maupun di banyak negara lain. Kita perlu menghargai hubungan-hubungan itu.
Kita perlu mendekati mereka dan bukan sekadar mengucapkan terima kasih, tetapi bertanya, apa yang boleh kami lakukan untuk anda? Dan daripada sentiasa bersikap defensif dan bercakap tentang hasbara serta bagaimana kita, anda tahu, kita adalah tentera yang paling bermoral di dunia. Memang benar, kita tidak menyasarkan orang awam, kita tidak. Tetapi kita juga perlu beralih sedikit kepada hashfa'ah. Apakah perkara-perkara baik yang boleh kita tonjolkan untuk mempengaruhi orang, bukannya sentiasa bersikap defensif. Hey, Lee, ambil langkah menyerang. Dan dengan mempengaruhi adalah memberitahu dunia apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita bawa kepada dunia. Perkara-perkara yang menakjubkan. Jadi saya ingin sambung tentang perkara ini sekejap. Seperti yang kita tahu, peristiwa terkini di Amerika Syarikat terdapat komen-komen yang sangat keras tentang Israel. Israel sedang digambarkan, walaupun oleh kawan-kawan terdekat kita sekarang, atas apa jua sebab, sebagai negara yang diasingkan, tidak mempunyai kawan di dunia dan sangat bergantung sepenuhnya. Kita digambarkan seolah-olah satu-satunya keupayaan kita untuk berjuang adalah kerana Amerika Syarikat. Dan mungkin juga menarik, melibatkan Amerika Syarikat ke dalam peperangan di Timur Tengah. Saya ingin tanya Anda satu soalan tentang ini, yaitu semangat Yoni. Bagaimana Anda melihat semangat Yoni di Israel hari ini? Dan kita tahu ia ada di sini karena kita lihat lelaki dan wanita ini. Kita dikelilingi oleh mereka yang sedang berjuang. Bagaimana Israel boleh menggunakan perkara itu? Bagaimana itu menjadi satu sumbangan kepada Amerika Syarikat hari ini? Salah satu petikan yang disebut oleh Perdana Menteri dan abangnya Yitzhak semalam, saya tidak ingat kata-katanya secara tepat, tetapi ia berkaitan dengan Yoni yang ingin menjadi sebahagian daripada kisah ini dan bukan menjadi sebahagian daripada kisah Yahudi yang mengembara. Dia tidak mahu menceritakan kepada anak-anaknya tentang negara Israel yang pernah wujud, tetapi tentang negara Israel yang masih hidup dan makmur. Itu adalah salah satu petikan yang digunakan 2 kali semalam oleh kedua-dua beradik itu. Satu lagi yang Bia selalu katakan dan yang saya suka petik, jika Anda belum membaca surat-surat Yoni, Anda patut membacanya, kerana ia hampir bersifat ramalan. Buku yang luar biasa. Dan ia seolah-olah tiada apa yang berubah. Tetapi segalanya telah berubah dan ia sangat relevan untuk kita hari ini. Satu lagi petikan yang sentiasa menarik perhatian saya ialah apabila beliau melihat Israel dari sebuah kapal terbang dan beliau berkata, saya melihat Israel dari tingkap kapal terbang dan jantung saya seakan terhenti seketika. Ada getaran di hati saya kerana saya tahu dia tidak sempurna tetapi dia milik kita dan akan sentiasa begitu. Jadi kedua-dua mesej itu daripada Yoni Netanyahu yang saya rasa sangat relevan dengan peperangan yang kita hadapi hari ini dan kisah kepahlawanan askar-askar kita sekarang. Ramai antara kita fikir askar-askar kita seperti generasi TikTok kan? Kita tak sangka mereka mampu tampil ke hadapan. Tepat sekali. Dan tiada siapa dalam negara ini yang tidak terkesan secara langsung oleh perang ini, bukan secara tidak langsung. Seperti seorang kawan, abang, kakak, ayah, pakcik atau makcik. Semua orang telah terkesan oleh perang ini yang bermula pada 7 Oktober. Pertama sekali, semua orang mahu menjadi sebahagian daripada kisah ini. Kisah bukan tentang Yahudi yang mengembara, tetapi tentang Yahudi yang bangga, yang sanggup berjuang dan mempertahankan bangsa mereka. Itu adalah salah satu petikan daripada Yoni. Yang kedua ialah dia mencintai Israel, tidak kira apapun walaupun dia tidak sempurna. Ia benar, kami pernah bergaduh sesama sendiri dan akan sentiasa begitu. Kami orang Yahudi, betul? 3 orang Yahudi, 10 pendapat. Sebab dulu 3 orang Yahudi, 4 pendapat. Tapi sekarang jauh lebih banyak daripada itu. Kami telah berkembang dalam pendapat kami. Kami menghormati pendapat masing-masing. Tapi ya, maksud saya, Talmud memang penuh dengan perbezaan pendapat. Warisan kita memang berkisar tentang perbezaan pendapat dan tidak mengapa untuk tidak bersetuju. Kita semua berjuang untuk tujuan yang sama. Saya tidak berjuang secara fizikal. Saya tinggal di Amerika Syarikat. Saya berjuang dengan cara saya sendiri. Di Israel, orang ramai berjuang dalam peperangan yang berbeza, tetapi kita semua bersama-sama dalam hal ini. Bangsa Israel, Am Yisrael Hai, tetap hidup dan bersatu. Jadi saya rasa 2 mesej daripada Yoni tu anda tahu bahawa kita semua ada di sini. Kita mahu menjadi sebahagian daripada kisah ini. Kami faham bahawa tidak semuanya sempurna, tetapi kami mahu memperbetulkannya. Adalah 2 bahagian yang sangat penting dalam siapa bangsa Yahudi dahulu dan siapa mereka hari ini. Dan saya sangat bangga dengan generasi ini. Saya berada di tengah-tengah. Saya berumur 45 tahun musim panas ini. Saya mempunyai anak. Anak perempuan saya telah berkhidmat dalam tentera. Dia berumur 23 tahun. Saya juga mempunyai anak saudara perempuan yang sedang berkhidmat dalam tentera. Sekali lagi, kami adalah Yahudi Amerika. Kami tidak perlu, tetapi kami mahu. Jadi anda lihat anak-anak muda ini tampil ke hadapan. Dan saya mahu terus berjuang. Dan apabila orang bertanya apa yang saya lakukan semuanya.
Saya mahu lakukan apa sahaja yang saya mampu untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Syarikat dan Israel. Kita diasaskan atas nilai yang sama, iaitu nilai Judeo-Kristian. Sudah tentu. Kita mempunyai hubungan yang sangat penting. Perkongsian yang berkaitan dengan bukan sekadar satu pakatan. Ia adalah satu perkongsian. Amerika Syarikat mempunyai ramai sekutu. Tetapi saya sebenarnya mendengar minggu lepas, salah seorang pegawai yang dipilih bercakap tentang Amerika Syarikat dan Israel, ia sangat berbeza. Kerana ia berbeza untuk mempunyai seorang sekutu. Dan kemudian mempunyai 200 penerbangan pesawat Amerika dan pesawat Israel. Bukan terbang berturut-turut, tetapi terbang bersebelahan. Untuk matlamat kebebasan rakyat yang sama, perjuangan menentang kejahatan. Perjuangan menentang kejahatan. Kita berdua saja yang muncul. Kebebasan dan membebaskan rakyat Iran. Mereka bukan musuh, itu sangat jelas. Dan satu lagi perkara yang saya rasa sangat luar biasa ialah orang ramai. Tidak ramai yang sedar bahawa sama ada anda fikir Israel menarik Amerika ke dalam peperangan atau tidak, satu-satunya pihak yang mengerahkan tentera darat dalam perang ini ialah pihak Israel. Tiada tentera Amerika yang dikerahkan di darat. Ya, memang ada isu dengan juru terbang dan kapal terbang serta beberapa kemalangan. Tetapi Israel sanggup menghantar askar mereka dan berada di medan perang untuk berjuang demi kebebasan, demokrasi dan kebenaran. Dan rakyat Amerika perlu memberi tumpuan kepada bahagian kerjasama ini. Tila, saya ingin katakan bahwa mendengar awak sangat memberi inspirasi kepada saya. Dan siapapun yang menjemput awak kata awak tak pasti kenapa awak dijemput ke majlis Yoni 40 tahun lalu. Saya tahu siapa yang menjemput awak. 10 tahun lalu, saya tak pasti. Maaf, awak kata 10 tahun lalu. Saya tahu siapa yang menjemput awak. Hashim yang menjemput awak kerana awak ada misi. Tila, ia sangat jelas dengan segala yang awak lakukan dalam hidup dan sangat jelas sekarang. Terima kasih kerana membawa dan merangkumkan idea tentang kisah Yoni dan keberanian. Dan apa maksudnya kepada generasi ini, serta Israel dan Amerika Syarikat. Yoni harus terus menjadi wira untuk AMI Israel, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepada kebebasan, demokrasi dan kebenaran. Dan sesiapa yang belum membaca surat-suratnya, patut membacanya. Dan mendengar Perdana Menteri bercakap tentang abangnya memang luar biasa. Jadi jika anda boleh mengakses video-video itu, yang saya pasti memang ada, anda patut menontonnya. Ia sangat istimewa. Terima kasih banyak, Tila. Terima kasih kerana menjemput saya.